بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita keizinan sampai ke hari yang ketujuh daripada dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan hari-hari yang berlalu adalah hari-hari yang terbaik di mana kita telah memanfaatkan dengan melakukan pelbagai amal ibadah, dan insya-Allah pada pagi ini kita akan kembali untuk menyambung tazkirah Ramadan dengan tema tadabbur Al-Quran. Dan pada hari ini kita akan sampai dan mengambil faedah daripada ayat pilihan daripada surah Al-An'am, yaitu surah yang ke-6, dan insya-Allah kita akan memilih ayat 59. Tapi sebelum kita memasuki ayat ini dan mengambil faedah daripadanya, seperti biasa kita dapatkan gambaran dulu tentang apa yang Allah Ta'ala sampaikan menerusi suratul An'am. Ya, secara keseluruhannya surah Al-An'am maksudnya binatang ternak. Ya, binatang ternak, unta, lembu, biri-biri dan kambing. Yang ini disebutkan di dalam surah ini, yang terdiri daripada 165 ayat. Dan surah ini termasuk golongan surah Makkiyah, ya, kerana hampir seluruh ayat-ayat yang terkandung di dalam surah ini diturunkan di Mekah, yakni sebelum hijrah Nabi SAW ke bumi Madinah. Sebagaimana yang kita sebut, surah-surah yang dinamakan sebagai surah-surah Makkiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Dinamakan Al-An'am kerana di dalamnya disebutkan kata Al-An'am dalam hubungan dengan adat istiadat kaum musyrikin yang menurut mereka binatang-binatang ternak itu dapat dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan mereka. Juga dalam surah ini disebutkan hukum-hukum yang berkenaan dengan binatang ternak itu. Jadi ini di antara sinopsis keseluruhan surah ini. Baik, daripada 165 ayat itu, maka kita memilih ayat yang ke-59. Mari kita lihat, ya, dan kita dengar sama-sama ayat yang akan dibacakan. Kemudian kita memetik faedah, ya, tentang ayat ini. Mudah-mudahan dengan itu ianya memberi manfaat bagi kita kesemuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang ghaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri.
Dan dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yakni Lauhul Mahfuz. Baik, ayat ini menjelaskan ya tentang perkara yang wajib diimani ya oleh seorang muslim. Iaitu di mana yang pertamanya, kesimpulan ataupun faedah ayat ini secara ringkasnya adalah tiada seseorang pun di kalangan makhluk yang mengetahui perkara-perkara ghaib. Ya. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, hanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tiada sesiapa pun di kalangan makhluk yang mengetahui perkara-perkara ghaib. Nanti akan dijelaskan apakah implikasinya jika ada orang yang mengakui bahawa dia mengetahui perkara ghaib. Ya. Yang keduanya, Allah Ta'ala sahajalah yang maha mengetahui segala-galanya, sama ada yang nyata maupun yang ghaib. Sebagaimana di sini Allah Ta'ala memberikan contoh perkara-perkara ghaib yang hanya dia sahajalah yang mengetahuinya. Ya. Daripada ayat 59 ini daripada surah Al-An'am, di mana Allah Ta'ala memperihalkan dan menyebutkan contoh-contoh. Yakni yang pertamanya, ya, kunci-kunci semua perkara yang ghaib itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh? Iaitu Allah sahajalah yang mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Di daratan itu terdiri daripada pelbagai ciptaannya. Ya, sehalus-halus benda. Apa sehalus-halus benda? Atom, kuman, virus. Tak nampak oleh mata kasar kita. Cannot be seen by our naked eyes. Tak boleh nampak. Ya, tu terlalu halus. Kemudian pelbagai spesies pula, tak terhitung banyaknya. Itu belum lagi flora dan fauna. Ya, yang halus-halus, yang kecil-kecil. Ya. Yang besar-besar pokok hutan. Besar sekali dia. Pelbagai jenis. Ya. Tu. Di lautan pelbagai ikan, macam-macam jenis. Ya. Di samping ikan ada lagi spesies lain. Sotong, kerang, ketam, apa lagi? Lala. Lala sungai. Siput sedut. Paya. Apa lagi? Apa tu tapak Sulaiman? Apa anjing laut? Apa ni? Obo-obo, macam-macam. Ya. Apa yang mereka lakukan di lautan itu semuanya ya di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Yang hidup, yang mati. Ya, ikan paus yang bergerak merentasi benua. Hari ini ada di Selat Melaka, esok ada di Lautan Hindi. Semuanya Allah Ta'ala maha mengetahui. Ya. Kemudian tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Allah Ta'ala mengetahuinya. Masya Allah, daun, punya banyak daun di seluruh dunia. Pelbagai pokok. Ya, pokok yang baru tumbuh, pokok yang sudah barangkali ribuan, jutaan tahun, berguguran daunnya, sama ada di musim luruh atau musim-musim yang tiada musim, berguguran, semuanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Ada tak makhluk yang mengetahui tentang itu? Tak tahu. Atau pokok depan rumah gugur atau tidak pun kita tak tahu. Belum lagi ditanya bilangan daun yang gugur pada pagi semalam. Ya, betapa kerdilnya manusia dibandingkan dengan penciptanya. Dan tidak jatuh pula sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Allah Ta'ala ya tadi sebut ya, sama ada dalam keadaan terang atau gelap, semuanya di bawah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yakni Lauhul Mahfuz. Maksudnya apa? Segala ya apa yang berlaku di alam ini semuanya telah Allah tulis, iaitu ketetapan takdir di Lauhul Mahfuz. Baik, itu tentang Allah memberikan contoh betapa maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala. Maka kiaskanlah kepada yang lain. Allah Ta'ala mengetahui khususnya apa yang kita lakukan dalam seusia hidup kita. Ya, sama ada ketika kita di keramaian, di ramai orang, Allah maha mengetahui. Ya, apatah lagi ketika kita bersendirian, Allah tetap maha mengetahui. Baik. Kemudian yang ketiga daripada ayat ini, kita boleh mengambil satu pelajaran penting, iaitu di antara nama-nama Allah Ta'ala yang maha indah lagi agung, ya,
lagi tinggi adalah iaitu Allah Maha mengetahui, al-ilmu. Ya, Allah Maha al-alim. Ya, Allah Maha mengetahui. Yang keempat, daripada ayat ini boleh ditarik satu kesimpulan penting. Barang siapa yang mengakui mengetahui perkara ghaib, ya, maka dia telah berdusta dan dihukumkan dia kafir, taghut, ya, sekaligus seorang pendusta. Kerana apa? Perkara ghaib, ya, tak ada satu pun makhluk yang mengetahuinya. Hatta malaikat yang paling dekat dengan Allah, hatta seorang rasul yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali, ya, apa-apa yang telah Allah Taala sampaikan kepada mereka. Apa yang Allah Taala tak sampaikan kepada mereka, maka sekali-kali mereka tidak mengetahuinya. Ya, sebagaimana ayat ini, ya, Allah sebutkan, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Cukup satu dalil ini membantah dan membatalkan seluruh pengakuan-pengakuan sesiapa sahaja yang mengatakan dia mengetahui perkara yang ghaib. Nanti akan didatangkan contohnya, kerana di lapangan kenyataannya berlaku. Ada orang mengakui dia tahu perkara-perkara ghaib, ya, dengan menerusi pelbagai jalan kononnya, tetapi semuanya itu adalah dusta. Walaupun apa yang mereka sebut itu berlaku, ya, di lapangan, ya, itu sebenarnya berkebetulan, ya, bukan hakikat kebenaran. Baik. Dan yang kelima, faedah daripada ayat ini, barang siapa yang membenarkan mereka itu, ya, yang membenarkan orang yang kata dia tahu perkara ghaib, maka dia juga termasuk orang yang pendusta, kafir juga dia. Ya, ini hukum secara umum. Ya, tapi dalam bab pengkafiran ada pengkhususan, ada syarat-syaratnya, ya, yang wajib ditegakkan. Itu dipelajari di dalam perbahasan tentang akidah. Bilakah seseorang itu dijatuhkan hukum kafir dan bila pula tidak dijatuhi hukum? Ada kaedah-kaedah. Tapi kita menjelaskan di sini, iaitu kenyataan umum. Hukum apabila seseorang itu melakukan perkara, contoh yang disebut di sini, bahawa dia mengaku mengetahui perkara ghaib. Baik. Adapun secara perincian penjelasan tentang ayat ini, mari kita lihat satu persatu. Yang pertamanya, Allah Ta'ala dia bersifat dengan maha mengetahui. Ya, sifat Allah Ta'ala dia maha mengetahui, sebagaimana ayat tadi. Dan begitulah di banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran, sehingga disebutkan, ya, tentang nama Allah yang satu ini, iaitu Al-Alim. Ya, disebut lebih daripada 100, kira-kira 150 tempat di dalam Al-Quran. Ya, di dalam ayat-ayat, ya, maka disebut sebanyak 150 kali. Contoh ayat lain di dalam surah Rum ayat 54. Allah Ta'ala berfirman, yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Alim situ, ya. Dialah yakni Allah menciptakan apa yang dikehendakinya, dan dialah yang maha mengetahui lagi maha berkuasa. Allah menciptakan apa yang dia kehendaki, dan ciptaannya itu berada di bawah pengetahuannya dan di bawah kekuasaannya. Ya, di antara makna Ar-Rabb, sebagaimana yang sering kita sebut, ya, Allah Ta'ala adalah Ar-Rabb. Sebab itu wajib kita mentauhidkan Allah dalam Ar-Rububiyah. Ar-Rububiyah itu asal kata daripada Ar-Rabb. Apa makna Ar-Rabb? Iaitu Allah Ta'ala adalah Al-Khaliq. Dia adalah maha mencipta. Kemudian dia tidak mencipta sahaja, tetapi dia Al-Malik. Dia memiliki ciptaannya. Sebab itu bila kita ditimpa musibah, terutamanya kematian, kita sebut apa? Istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sesungguhnya aku ini adalah milik Allah, betul kan? Dan kita akan kembali kepadanya. Kepadanya lah kita dikembalikan. Sebab apa? Pemiliknya adalah Allah Ta'ala. Ya. Kemudian yang ketiga, makna Ar-Rabb adalah, ya, dia menciptakan, dia memiliki, dan dia adalah Al-Mudabbir. Dia yang mengurusi alam ini seluruhnya. Ya. Allah tak membiarkan ciptaannya begitu saja, tapi Allah atur dengan pengaturan yang sangat teliti. Malam diikuti oleh siang, siang diikuti oleh malam. Matahari terbit di awal pagi, kemudian dia meninggi, menegak di tengah hari, kemudian dia terbenam pada waktu maghrib. Bulan, ya, sampai waktunya, daripada dia mengecil, satu hari bulan dia membesar sampai 15, kemudian dia mengecil kembali. Dan begitulah perjalanan. Ya, ombak laut ada masa pasang surutnya, maka Allah Ta'ala lah yang mengurusi.
Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan, dia yang memperkenankan doa, dia yang mengangkat musibah dan sebagainya. Semuanya itu adalah perbuatan Allah. Ya, dan Allah dia mengetahui apa segala yang berlaku, iaitu Al-Alim. Baik. Kemudian dalam ayat yang lain contoh tentang sifat Al-Alim ini, awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Surah Al-Baqarah ayat 77. Tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan. Jadi Allah Ta'ala mengetahui apa yang dizahirkan dan apa yang disembunyikan. Jadi daripada dua ayat tambahan ini, daripada ayat pokok yang sedang kita tadabbur ini, memberikan satu kesimpulan penting kepada kita, iaitu ilmu Allah Ta'ala meliputi yang zahir dan yang batin, yang nampak maupun yang tersembunyi, yang di atas, yang di bawah, yang telah berlalu, yang sekarang, yang akan datang. Tidak ada langsung yang tersembunyi baginya sesuatu pun daripada ilmunya. Allah Ta'ala dia maha mengetahui apa yang akan terjadi, apa yang akan terjadi dan apa yang tidak terjadi, seandainya terjadi dan bagaimana terjadi. Jadi kesimpulannya tentang Al-Alim ini adalah ilmunya meliputi segala sesuatu dan dia menghitung segala-galanya. Tidak ada satu pun terluput daripadanya. Jadi apabila kita mengetahui tentang sifat Allah Al-Alim, maka ada faedahnya bagi kita sebagai seorang hamba. Apa faedah dia? Bila kita mengetahui Allah Ta'ala itu memiliki sifat yang maha mengetahui. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, Allah Ta'ala mengkhabarkan tentang ilmunya yang sempurna, yang meliputi segala sesuatu, yang besar maupun yang kecil, agar manusia berhati-hati dari pengawasan Allah Ta'ala terhadap mereka, sehingga mereka merasa malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan bertakwa kepadanya dengan sesungguhnya, merasa selalu diawasi oleh Allah Ta'ala yang selalu melihatnya, kerana Allah maha mengetahui apa yang dirahsiakan oleh dada-dada mereka. Jadi menunjukkan bila seseorang itu beriman dengan salah satu daripada asma al-husna, asma wa sifat, iaitu sifat Al-Alim, maha mengetahui, maka akan menyebabkan dirinya sentiasa teliti, sentiasa berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Sama ada ketika dia melakukannya itu di keramaian ramai orang, atau ketika dia bersendirian, dan ini akan menjaga dirinya daripada melakukan perlanggaran-perlanggaran. Inilah dia al-iman ataupun at-taqwa. Ramai orang seperti kita-kita ini di keramaian nampak soleh, nampak solehah, nampak baik, di keramaian dengan penampilannya secara zahirnya Masya Allah baik, muamalahnya bagus, menjaga solatnya, menjaga penampilannya, menjaga hubungan sesama mereka. Tetapi ada di antara kita ketika bersendirian, tidak ada sesuatu pun orang yang mengetahui dan melihatnya, tiba-tiba dia melakukan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia bersendirian, tidak ada seseorang pun yang melihatnya, dia melakukan kemaksiatan. Mari kita ambil contoh kisah yang menakjubkan ini. Sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah tentang satu kisah, iaitu tentang untuk mewujudkan rasa diawasi oleh Allah Ta'ala ketika bersendirian. Ada seorang lelaki yang memaksa seorang wanita untuk berbuat kekejian, dan dia memerintahkan pada wanita tersebut agar mengunci pintu-pintu rumah. Maknanya dia berdua saja. Lalu dia memerintahkan perempuan itu dengan paksa tutup semua pintu. Kemudian lelaki itu bertanya kepada wanita itu, apakah masih ada pintu yang belum dikunci? Dia lelaki ini berniat jahat. Lalu si wanita tersebut mengatakan, ya, masih ada. Masih ada pintu yang belum dikunci. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Si wanita tersebut mengatakan, ya, masih ada, iaitu pintu antara kita dengan Allah Ta'ala. Lihat seorang wanita yang beriman. Ada lagi tak pintu yang belum ditutup? Ada, iaitu pintu antara kita dengan Allah. Maknanya apa? Allah Ta'ala melihat apa yang akan lelaki tersebut lakukan.
maka lelaki tersebut langsung tidak jadi menyentuh wanita tersebut, menunjukkan lelaki tersebut masih ada sisa iman di dalamnya. Ya, dan apabila wanita tersebut menyebutkan tentang perkara itu, bahawa Allah Ta'ala maha mengetahui, maha melihat apa yang akan kamu lakukan, maka dia tidak jadi untuk melakukan kemaksiatan. Maka ya, ketakwaan wanita itu ya tentang keimanannya kepada Allah maha melihat, maha mengetahui, maka menyebabkan dia terselamat. Ya, dan begitu juga lelaki itu yang berniat jahat juga terselamat. Maka kedua-duanya terselamat daripada melakukan kemaksiatan. Dengan apa? Asbab mengimani salah satu daripada sifat Allah, yaitu Allah maha mengetahui. Ya, walaupun kamu berdua, manusia tidak melihat, tetapi Allah Ta'ala maha melihat. Dengan dia memiliki keimanan terhadap ya sifat Allah yang satu ini, maka telah menghalang dia daripada ya keinginan untuk berbuat kemaksiatan. Gitulah kesan yang sangat besar apabila seseorang mengimani ya salah satu daripada sifat Allah Ta'ala, yaitu Al-Alim, maha mengetahui. Baik. Kemudian faedah yang kedua tadabbur kita terhadap ayat ini, yaitu berdasarkan ayat ini dan juga ayat-ayat yang kita sebutkan tadi, makhluk tidak sekali-kali mengetahui perkara ghaib. Tak ada satu pun makhluk yang mengetahui perkara ghaib. Hatta Rasul terdekat, yakni Nabi SAW, dan malaikat terdekat. Seperti siapa malaikat terdekat? Jibril alaihi salam. Kecuali apa yang telah Allah Ta'ala khabarkan pada mereka. Jika apa yang tak dikhabarkan pada mereka, mereka sesekali tidak akan mengetahui. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi qul innama ilmuha inda rabbi la thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa yujalliha liwaqtiha illahu baghtah yas'alunaka ka'anna hafiyun anha qul innama ilmuha indallah walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Mereka bertanya kepadamu tentang kiamat. Ya, orang-orang kafir musyrikin bertanya kepada Nabi SAW tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain dia. Jadi ayat ini menjelaskan bahawa ditanya tentang hari kiamat, dan hari kiamat itu adalah perkara gaib. Ya, salah satu daripada perkara gaib adalah iaitu tanda-tanda kiamat. Kerana dia tak dapat dikesan oleh penglihatan mata, tak dapat dikesan dengan ilmu, kecuali apa yang dikhabarkan oleh Allah. Ya, hatta Nabi SAW pun tak tahu, sebagaimana Nabi SAW sebut di sini. Ya, tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surah Al-A'raf ayat 87. Ya, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan dan menegaskan tentang hanya Allah Ta'ala sahajalah yang mengetahui tentang perkara-perkara ghaib. Apa makna perkara ghaib? Salah satu tadi, tanda-tanda kiamat. Apa perkara ghaib lagi? Iaitu alam ghaib, alam jin. Tak nampak kita jin, tapi kita beriman. Ya, sebab apa Allah Ta'ala sebut ada jin. Ya. Apa lagi alam ghaib? Alam barzah, alam roh. Apa lagi perkara ghaib? Ya. Contoh, seseorang duduk dalam bilik, tertutup pintunya. Itu alam ghaib tak? Alam ghaib dari sudut kita tak tahu apa yang dia perbuat dalam bilik. Dekat sekali dia dengan kita. Betul kan? Dia duduk dalam bilik tu, tutup. Kita duduk di luar. Adakah kita mengetahui apa yang dia buat? Tak tahu. Dia ghaib daripada kita. Ghaib daripada pandangan. Tak nampak. Kita tak mengetahui walaupun dia dekat aja. Nampak tak? Betapa terbatasnya pengetahuan ya manusia khususnya. Ya. Kalau yang dekat begitu pun boleh dilihat dengan mata, tetapi terhalang, tidak diketahui apatah lagi alam ghaib yang langsung mata tak dapat mengesan. Tapi kenyataannya di lapangan ramai sekali orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara ghaib. Siapa mereka? Akan dijelaskan nanti. Siapa mereka itu? Di antaranya adalah
iaitu dukun, bomoh, tukar ramal, paranormal. Ya. Dan itu yang pertama, jelas kita tahu orang-orang ini berkecimpung dalam dunia mistik. Ya. Baik. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang bilakah berlakunya kiamat. Dalam hadis yang masyhur tentang Jibril alaihi salam datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung dalam bentuk seorang lelaki yang tampan. Ya, tak ada tanda-tanda musafir. Di antara soalan yang diajukan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Jibril alaihi salam tanya, "Mata sa'ah?" Bila berlakunya kiamat? Lalu Nabi SAW jawab, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Orang yang ditanya tentangnya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Maknanya siapa? Dua-dua tak tahu. Yang bertanya tu Jibril alaihissalam. Yang ditanya tu adalah Nabi SAW tentang bila berlaku kiamat. Ya, kedua-duanya pun tidak mengetahuinya. Maka sungguh menakjubkan kalau ada orang di sepanjang zaman mengaku dia mengetahui bila berlaku kiamat. Ada tak? Ada. Nanti akan datang penjelasan. Ya. Itulah yang kita namakan mereka itu siapa? Iaitu fenomena ustaz akhir zaman. Ya. Mereka memadan-madankan hadis-hadis Nabi SAW tentang tanda-tanda kiamat. Lalu mereka memastikan. Ya, mereka memastikan, oh, peristiwa bangunan tinggi di depan Kaabah itu adalah tandanya yang disebut dalam hadis. Ya, adapun logo ataupun lambang yang berada di kemuncak bangunan itu, itu tandanya simbol Dajjal. Dengan pasti. Mana dia tahu tu? Daripada ilmu mana tu dia boleh menetapkan dan memastikan secara pasti? Oh, sekarang ya, Sultan Salman dan anak-anaknya berlaku perebutan kuasa. Ini hadis yang mengatakan 3 sultan ini. 3 bergaduh akhirnya mati, 1 yang menjadi pemimpin. Dia berani itu memastikan. Padahal peristiwa belum berlaku. Ya, dan betapa banyak sebelum ini orang melakukan perkara yang sama tapi terbukti batil dan tidak berlaku. Sebab apa? Dia meneka-neka. Ya, dia meneka-neka sesuatu yang tak patut dia teka. Kerana itu adalah perkara gaib. Ya, baik, akan datang nanti penjelasan tentang perkara ini. Ya. Jadi 2 kelompok inilah yang sekarang, ya, di antara yang bersungguh-sungguh dalam, ya, meneka-neka, ya, dan mensesuaikan dengan peristiwa-peristiwa. Ya, lalu mereka memastikan, oh, ini tanda kiamat, usia dunia ya tak panjang, cuma tinggal 50 tahun atau 100 tahun. Tidak belajarkah mereka daripada para ulama dulu? Pernah juga para ulama yang silap dalam ijtihad, dalam mereka menetapkan bila akan berlaku kiamat. Tetapi kedua-duanya tidak berlaku. Sebagaimana Al-Imam At-Tabari rahimahullah juga pernah, ya, tetapi tidak terbukti. Begitu juga Al-Imam As-Suyuti rahimahullah pernah menetapkan tarikh umur dunia dan bila tahun dia akan berlaku kiamat, juga tidak berlaku. Jadi ini menunjukkan bahawa hal yang berkaitan dengan kiamat tak ada seorang pun yang mengetahuinya secara pasti bila. Ya, cuma Allah Taala jelaskan tanda-tandanya. Ya. Ini perkara penting. Ya, sebab itu barang siapa yang mengaku bahawa dia mengetahui perkara gaib, ya, apa contoh? Dia mengaku dia tahu. Ya, seperti dukun, bomoh, tukar ramal, paranormal. Ya, kadang-kadang ada tokoh-tokoh motivasi bagi kursus. Oh, dia tahu tentang nasib seseorang. Dia tanya, bila tarikh lahir? Waktu bila lahir? Oh, anda akan jadi orang seperti sekian-sekian pada masa akan datang. Ya. Tengok pula apa ni, tapak tangan. Dengan melihat pada tapak tangan, oh, kamu sekian-sekian akan jadi. Ya. Tengok tek lalat ada kat mana? Ya, dekat hidung ke, dekat mulut ke? Oh, ini sekian-sekian. Ini semuanya adalah, ya, tukang ramal seolah-olah dia mengetahui perkara gaib. Ya, maknanya dia menentukan masa depan orang itu. Masa depan dia pun dia tak tahu. Ini tak masuk akal. Tapi orang percaya. Ya, ataupun seseorang mengetahui. Ya, dia tahu. Contohnya, dia datang bertemu dengan seseorang. Oh, kamu ni disihir oleh seseorang. Ya. Siapa yang menyihir kamu ni? Kamu tahu tak? Tak jauh daripada kamu ni, abang kamu atau kakak kamu. Ini kan perkara gaib. Ya. Sebenarnya dia mendapat maklumat itu kalau betul, iaitu daripada syaitan-syaitan dan jin. Ya. Dan syaitan dan jin ini, ya, mereka adalah kazzab, para penipu. Atau yang berkaitan dengan agama, iaitu ada orang yang mengetahui, dia mengatakan dia mengetahui dengan tepat bila akan berlaku kiamat.
Yang disebut, oh pada 15 Ramadan tahun ini, 1441, akan berlaku asap ad-dukhan. Ya. Secara pasti. Tapi hadis-hadis yang dirujuk itu adalah hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang maudhu. Ya, begitu beraninya mereka. Apa faedahnya mereka menetapkan hari kiamat itu sekian-sekian? Padahal Nabi SAW sendiri tak menetapkan bila berlaku. Nabi SAW pun tak tahu bila berlaku. Luar biasa orang-orang yang mengaku ini. Ya, kalau kita lihat dalam YouTube tu takut. Sebab orang yang menyampaikan itu penampilannya ustaz, dipanggil tuan guru, dipanggil syekh, dipanggil ustaz, dipanggil habib. Masya Allah. Contoh satu YouTube yang saya lihat, seorang habib, dia kata apa? Guru dia, habib mana lah, dia kata tak boleh tidur selama 30 tahun. Tak tidur selama 30 tahun, tu satu bab lah. Mana ada orang tak tidur 30 tahun? Itu bukan manusia lagi dah, itu malaikat. Manusia dia mesti tidur, dia mesti jaga. Dia kata apa? Bila ditanya kenapa tak boleh tidur selama 30 tahun, sebab bila aku pandang ke kanan, aku nampak syurga, nikmat, maka tak tidur. Ya, tak boleh nak tidur tengok nikmat syurga. Itu kan perkara gaib. Tengok ke arah kiri nampak neraka, takut, khawatir, tak juga boleh tidur. Masuk akal ke? Tak masuk akal. Sebab orang yang paling baik di sisi Nabi SAW, para sahabat, tak pernah seorang pun seperti itu. Tetap tidur, tetap jaga. Bahkan Nabi SAW melarang orang yang sepanjang hidupnya berjaga. Betul kan? Sebagaimana kisah 3 orang lelaki yang datang ke rumah isteri Nabi SAW, iaitu Maimunah radhiyallahu anha atau Aisyah radhiyallahu anha. Ditanya tentang amal-amal ibadah Nabi SAW. Setelah dijelaskan, kemudian salah seorang daripada 3 itu mula menyebut, aku mulai sekarang tak akan kahwin. Aku mulai sekarang, seorang lagi kata, tak akan makan. Aku akan puasa sepanjang masa. Ya, yang ketiga pula kata, aku tak akan tidur malam, sebab nak beribadah kepada Allah. Ni. Ya, yang seorang ni tak nak tidur dia. Maknanya apa? Siang malam tak tidur. Sebab apa? Semata-mata nak menghabiskan usianya untuk beribadah kepada Allah. Lalu Nabi SAW tiba pulang. Kamu ke yang berkata begini? Kamu ke yang berkata begini? Kamu ke yang berkata? Ya. Lalu Nabi SAW sebut apa? Aku berkahwin. Ya, aku berkahwin. Tu nak membantah orang tadi, nak membujang. Yang seorang lagi, Nabi SAW sebut, aku berbuka dan aku berpuasa. Yang seorang lagi, aku tidur dan aku jaga. Tu. Tengok Nabi SAW, orang yang paling dekat dengan Nabi, dengan Allah Ta'ala pun, tidur dan jaga. Lalu Nabi SAW tutup hadis itu, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan termasuk daripada golongan aku. Ya, tiba-tiba ada orang mengatakan dia mengetahui perkara gaib, dia nampak syurga seusia dia selama 30 tahun. Ajib, sungguh menakjubkan. Ini adalah batil. Walaupun yang mengucapkan itu seorang ustaz, seorang tuan guru, seorang habib, seorang kiai. Kerana apa? Bertentangan dengan banyak sekali ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana contoh dalam ayat Al-A'raf 188. Allah Ta'ala berfirman, "Kulla amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khairi wa ma massaniyal maniyassu. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun." Katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Dan sekiranya aku mengetahui perkara yang gaib, kata Nabi SAW, jika aku mengetahui perkara yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi ayat ini juga di antara sekian banyak ayat membantah orang yang mengatakan dia mengetahui perkara gaib. Ya. Dia mengetahui bila akan berlaku kiamat secara pasti. Dia mengetahui setiap peristiwa yang berlaku itu, inilah dia yang sebenarnya telah berlaku di zaman kita. Ya. Tetapi kalau perkara-perkara itu yang telah berlalu, yang telah disebut oleh Nabi SAW, maka kita tetapkan. Contoh, di antara tanda-tanda kiamat yang sudah kita ketahui dan dia telah berlaku. Apa tanda kiamat yang pertama? Diutusnya Nabi SAW. Itu pasti dan dah berlaku. Yang kedua, iaitu wafat Nabi SAW. Yang ketiga, berlakunya perpecahan, ya, terbunuhnya sahabat dan sebagainya. Berlakunya peperangan Siffin, peperangan Jamal, itu semuanya berlaku.
Nabi SAW sebut. Ya. Tapi yang tidak berlaku lagi ataupun telah berlaku, kita nak tepatkan dia dengan tanda-tanda, ya. Barangkali ya kita cuma memberikan perkhabaran secara umum. Adapun secara pasti, wallahu a'lam. Sebab apa? Ada di antara tanda kiamat itu telah berlaku, sedang berlaku dan terus berlaku. Tu. Ya, kita kata oh kiamat dekat dah. Sebab apa? Oh sebab ya apa gurun telah tumbuh pohon-pohonan. Dulu pun gurun pun dah ada dah tumbuh. Dah lama dah dulu tumbuh pohon-pohon hijau di gurun-gurun. Ya. Sekarang berlaku juga. Maknanya berterusan. Tapi kiamat belum juga berlaku. Itu. Ya. Jadi jangan sekali-kali kita menetapkan sesuatu yang kita tidak mengetahuinya, kerana hanya Allah sahaja yang mengetahui. Cuba kita lihat. Dalam bab contoh khusus ni, bab kiamat, ada orang yang bersungguh-sungguh, ya, menyampaikan tentang tanda itu, tanda ini. Padahal yang sepatutnya dia buat bukan memastikan. Ya, yang patut dia buat apa? Ini dia hadis Nabi SAW. Nabi SAW menjelaskan pada umatnya apa yang mereka patut persiapkan. Bukan menetapkan, menentukan, mengaitkan, mencocokkan, memadankan setiap peristiwa yang berlaku, ya, dengan hadis-hadis Nabi SAW. Bukan. Kerana itu bukan urusan kita. Dan kita pun tidak ada kepentingan dalamnya. Ya. Sebagaimana hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, qala jaa rajulun ila Rasulullah SAW, faqala ya Rasulullah, mata as-sa'ah. Ya, datang seorang lelaki pada Nabi SAW lalu bertanya, mata as-sa'ah, bila berlaku kiamat? Apa jawab Nabi SAW? Ini penting, kaedah yang penting. Apa kata Nabi SAW? Qala wa ma a'datu lis-sa'ah. Nabi SAW tak jawab bila berlaku kiamat. Nabi tanya balik pada dia, apa yang kamu buat persiapan untuk menghadapi hari kiamat? Ya. Jangan kiamat yang jauh ni, kiamat yang akan berlaku, ya, iaitu hancurnya bumi dan alam seluruhnya. Kiamat diri kamu tu. Apa makna kiamat terhadap diri kamu? Kematian. Itulah kiamat bagi seorang yang hidup. Kiamat kecilnya ada pada diri dia, iaitu bila dia mati. Itulah kiamat bagi dia. Jadi Nabi SAW, ya, dengan bijaksananya tanya, apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Lalu jawab lelaki tersebut, qal hubbullahi wa rasulih, ya, iaitu aku cinta kepada Allah dan cinta pada Rasul. Ya, qal fa innaka ma'a man ahbabta. Lalu Nabi SAW jawab, kamu akan bersama dengan siapa yang kamu cintai. Menunjukkan dia jawab jawapan yang tepat, iaitu dia cinta kepada Allah dan Rasul. Maksudnya apa? Dia menjadikan Allah dan Rasul itu sebagai yang ditaati. Betul kan? Allah Ta'ala yang diibadahi, cara dia beribadah kepada Allah menerusi Nabi SAW yang mengajarkan kepada dia bagaimana untuk dia berakidah, bagaimana dia beribadah, bagaimana dia berakhlak. Maka apabila dia telah menunaikan perkara itu, maka Nabi SAW menjawab, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Sehingga hadis ini berkata Anas radhiyallahu an, tidak adalah perkara yang paling menggembirakan aku, ya, setelah memeluk Islam, ya, melainkan qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaka ma'a man ahbabta, kecuali perkataan tadi lelaki tadi, iaitu engkau akan bersama dengan siapa yang kamu cintai. Ya, qala Anas, fa ana uhibbullaha wa rasulahu wa Abu Bakrin wa Umar, fa arju an akuna ma'ahum wa illam a'mal bi a'malihim. Anas radhiyallahu an yang meriwayatkan hadis ini mengatakan apa? Kerana aku mencintai Allah dan Rasul dan juga Abu Bakar dan Umar, ya. Walaupun aku berharap akan bersama dengan mereka, walaupun aku amalannya tak sama seperti amal mereka. Jadi apa maksud dia? Iaitu apa yang lebih utama yang patut kamu buat, iaitu adalah membuat persiapan, ya, memperbanyakkan amal, bukan menyusahkan diri, tercari-cari dan menentukan, oh ini tanda kiamat lah, sudah dekat. Ya, yang menakjubkan dia buat calculation. Oh, umur dunia ni tak sampai 50 tahun. Akan berlaku pada kiamat pada tahun 1450 contohnya. Ya. Padahal Nabi SAW, kalaulah itu adalah perkara yang benar, pasti Nabi SAW telah meletakkan tarikhnya. Ya, maka orang-orang seperti ini hendaklah wajib kita jauhi, kerana mereka telah membesongkan daripada hakikat apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Walaupun mereka itu bergelar seorang ustaz. Bahkan di antara tanda-tanda kebatilan mereka itu, di samping ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang mereka gunakan untuk dicocokkan, disesuaikan, dipadankan dengan peristiwa-peristiwa untuk memastikan, ya, analisis mereka itu, ya, tentang bilakah tarikh kiamat, mereka juga menggunakan maklumat-maklumat daripada yang tak sepatutnya, daripada filem-filem,
Armageddon dan sebagainya. Ya, dan juga daripada cerita-cerita Piramli. Sungguh menakjubkan. Tak pernah dibuat oleh orang. Inilah ya satu perkara yang sungguh berbahaya. Ya, yang sepatutnya ya wajib mereka-mereka itu meninggalkannya. Apa yang patut mereka lakukan? Ini sebagaimana yang dipesan oleh Nabi SAW, iaitu wama a'datta lis-sa'ah. Apa yang kamu persiapkan? Ya. Memperbanyakkan amal, jangan mempersibukkan diri untuk mengambil hak Allah Taala. Kerana Allah Taala dia sahaja yang mengetahui perkara ghaib, iaitu di antaranya bila ya akan berlaku kiamat. Jadi kesimpulan daripada hadis ini dan juga penjelasan sebelumnya, bila berlakunya kiamat hanya diketahui oleh Allah Taala. Allah Taala hanya bagi tahu satu saja tentang kiamat, iaitu berlaku pada hari Jumaat. Jumaat yang mana? Wallahu a'lam. Jangankan kiamat itu kita sendiri tidak mengetahui. Yang paling dekat dengan kita pun perkara ghaib kita tak tahu. Cuba tanya orang yang berceramah itu, yang menetapkan tarikh kiamat, kemudian membuat anggaran-anggaran, ya, dan perkiraan-perkiraan, kemudian menyesuaikan hadis-hadis itu dengan segala peristiwa yang terjadi. Dengan diri dia, tanya dia, ya, kamu tahu perkara-perkara itu. Sekarang aku nak tanya satu soalan. Bila kamu mati? Boleh jawab tak? Tak boleh jawab. Di mana kamu mati? Tak boleh jawab. Bagaimana kamu akan mati? Tak boleh jawab. 3 soalan. Itu berkaitan dengan diri kamu. Kenapa kamu memasuki satu bidang yang sangat ya luas, iaitu tentang kiamat? Maka berhentilah daripada kegiatan itu. Cukuplah kamu menjelaskan kepada manusia tentang hadis-hadis sahih tentang tanda-tanda kiamat. Ya, supaya kita kesemuanya membuat persiapan. Adapun berusaha untuk membuat analisa, ya, konon nampak macam canggih, saintifik, tapi sebenarnya adalah batil. Ya, kerana Nabi SAW dalam hadis Jibril tadi menjawab, Nabi SAW hanya menjelaskan tanda-tanda kiamat. Ya, contoh Nabi SAW sebut apa? Bangunan-bangunan tinggi, ya, di mana? Itu di antara tanda-tanda kiamat. Tapi sampai sekarang kiamat tak berlaku lagi. Padahal bangunan tinggi bukan sekarang orang bangunkan. Sudah puluhan tahun dulu bangunan-bangunan tinggi dibangunkan. Betul kan? Bukan puluhan tahun, barangkali ribuan. Apa ribuan? Cuba lihat. Kaum Nabi apa tu yang buat bangunan tinggi? Yang buat gunung-gunung tu kan tinggi. Ditebuknya jadi bangunan, betul kan? Jadi rumah. Kaum Nabi Soleh. Ya, kaum Nabi Ad dan Samud. Piramid tu kan bangunan tinggi dia. Tinggi tu. Ya. Zaman sekarang manusia belum buat bangunan tinggi. Dan akan datang berterusan. Jadi ini di antara tanda kiamat yang berterusan berlaku. Tapi kiamat tak berlaku lagi. Ya. Jadi berhentilah untuk membuat andaian-andaian, membuat ya analisa, dan yang lebih parah memastikan umur dunia tak cuma berbaki beberapa tahun. Jadi tinggalkan, sebab itu adalah perkara ghaib. Ya, baik. Jadi apa yang perlu kita buat adalah ya kesimpulan daripada contoh ya tentang orang yang berkecimpung dalam urusan untuk memastikan hari kiamat. Cukuplah kita hanya berpada dengan nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis sahih sebagai sandaran terhadap tanda-tanda tersebut. Cukuplah mengetahui tanda-tandanya supaya kita buat persiapan. Ya, kita tidak diperintahkan untuk mengaitkan atau mencocokkan tanda-tanda tersebut dengan realiti semasa dengan pasti dan yakin. Kerana itu bukan urusan kita. Dan ia adalah urusan Allah, ia adalah perkara ghaib. Yang wajib kita lakukan ialah sejauh mana kita telah membuat persiapan untuk menghadapi kiamat tersebut. Ya, dan yang lebih utama kiamat terhadap diri kita, iaitu al-maut. Adapun kiamat sebenar, dia adalah hak mutlak Allah Ta'ala, ya, yang mengetahui bila berlakunya. Jadi inilah dia di antara beberapa perkara penting yang boleh kita ambil faedah dengan mentadaburi ayat 59, iaitu daripada surah Al-An'am, yang menjelaskan hanya Allah Ta'ala sahajalah yang mengetahui perkara ghaib. Adapun manusia, sekali-kali dia tidak mengetahui walaupun sebesar zarah. Hatta Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta Jibril alaihi salam, kecuali apa yang telah dikhabarkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka itu. Contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diwahyukan, telah dikhabarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang banyak perkara ghaib. Adapun lebih daripada itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahuinya. Apa di antara perkara yang dinyatakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iaitu di antaranya adalah tanda-tanda kiamat, fitnah yang akan berlaku. Dan Nabi SAW dalam menyampaikan perkara-perkara ghaib ini, perkara yang akan datang, merupakan sesi penyampaian
yang paling panjang dalam kehidupan Nabi SAW. Ya, iaitu hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kadang-kadang ringkas. Ya, ada sahabat datang, Nabi SAW bagi nasihat, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Pendek. Yang ada panjang sikit, contoh innamal a'malu binniyat wa innamal likulli nawa ma lim nawa dan seterusnya. Ya. Ada hadis Nabi SAW ataupun penyampaian Nabi SAW panjang. Dan yang terpanjang adalah iaitu Nabi SAW menyampaikan tentang perkara-perkara atau tanda-tanda kiamat dan juga fitnah-fitnah yang akan berlaku. Berapa lama penyampaiannya itu? Sehari suntuk. Tanpa berhenti kecuali solat. Iaitu satu hari Nabi SAW ya, selesai solat subuh. Kemudian langsung Nabi SAW naik mimbar. Kemudian menyampaikan khutbah ya, tentang fitnah-fitnah yang termasuk di dalamnya tanda-tanda kiamat. Selesai, kemudian masuk waktu asar. Ya, tadi selesai solat zuhur, naik mimbar, menyampaikan khutbah, berhenti bila azan asar. Kemudian bukan, itu selesai subuh, bukan zuhur. Mulai daripada subuh lagi Nabi SAW menyampaikan khutbah di atas mimbar, kemudian sampai waktu zuhur. Kemudian turun solat zuhur, naik balik, sampaikan lagi khutbah sampai waktu asar, turun solat asar bersama para sahabat. Kemudian selesai bagi salam, naik semula atas mimbar, bagi lagi ceramah sampai masuk waktu maghrib. Baru selesai khutbah Nabi SAW yang panjang sehingga Huzaifah radhiyallahu an menyebut dia mengingati apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ya, sepanjang hari itu. Panjang tak? Semuanya ada perkara-perkara yang Allah khabarkan pada Nabi SAW, hal-hal yang akan berlaku. Ya, adapun yang tidak dinyatakan, maka Nabi SAW tidak berani sesekali untuk menyampaikan, kerana urusan ghaib adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, cukup setakat itu. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita, iaitu betapa wajibnya ya kita berpegang teguh dengan ayat ini. Jangan sekali-kali ada di antara kita yang mengetahui perkara ghaib. Ya, semisal dia membuat ramalan-ramalan ya dan seumpamanya. Apatah lagi ya memastikan, menetapkan iaitu kiamat akan berlaku sekian, itu adalah tanda kiamat. Contohnya, ini virus coronavirus ni adalah tanda kiamat. Tanda kiamat. Ya, mana hadisnya? Ya, maka dia membuat takwilan-takwilan iaitu yang penuh dengan syubhat. Ya, bukan urusan kita. Adapun urusan kita iaitu buat persiapan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Segala kebaikan semuanya kembali kepada Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Kekurangan kesilapan adalah dari diri saya, mudah-mudahan dapat dibuat teguran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.